والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada sesiapa ataupun AJK Surau yang sudi menjemput saya untuk tazkirah maghrib secara online pada malam ini, dan saya minta kepada semua jemaah yang menonton untuk sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada ibu saya yang baru seminggu lebih yang telah meninggal dunia, yang paling saya sayang, yang paling terkesan dalam kehidupan saya, insya-Allah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Mudah-mudahan ibu saya sekarang ni Allah Taala letakkan di taman-taman syurga, insya-Allah, bersama-sama dengan para syuhada, solehin, dan juga bersama-sama dengan para ulama, insya-Allah. Dengar tak? Ke tak dengar? Dengar. Okay, baik. Dengar Ustaz, sangat clear. Amin. Clear, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya nak kongsikan beberapa hadis. Bukan beberapa hadis lah, insya-Allah satu hadis daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Dan tuan-tuan yang berada di Subang pun, saya pun susah nak jumpa tuan-tuan sebab saya sekarang berada di Terengganu Besut, sebab bila PKP pun lama sangat menyebabkan saya pun terpaksa berpindah ke Besut, Terengganu. Hari itu saya duduk di Sungai Buloh ni, Sungai Pelong, Sungai Buloh. Jadi bila masalah ekonomi lah ni dengan COVID dan sebagainya, jadi saya berpindah di Besut Terengganu lah. Jadi alhamdulillah kita secara langsung malam ni di Besut Terengganu. Jadi katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna asyadda ma akhafa alaikum khoslatani ittiba'ul hawa wa tulul amali, fa amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu anil haqqi wa amma tulul amali fa innahu al-hibbu lid-dunya. Kitab ni saya dah baca dah di Subang Bestari ni. Jadi bila PKP kita pun berhenti terus, tak pergi-pergi dah. Baca kitab Munabiul Ghafilin di Subang ni. Jadi insya-Allah hadis ni berada di dalam kitab Munabiul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Dah siapa dia yang lalai? Kita, saya lalai, tuan-tuan lalai. Kita manusia biasa memang lagu tu dah.
Manusia ni dia memang lalai sokmo-sokmo. Sebab itulah ustaz-ustaz kena mengajar sokmo berkenaan dengan akhirat. Bukan ustaz sahaja. Bahkan kita sendiri pun kena sebut selalu berkenaan dengan akhirat. Sebab akhirat ni benda tak nampak. Dalam dunia ni benda yang nampak pun kita terlupa lagi. Lebih-lebih lagi alam akhirat yang kita tak biasa pergi. Lagi-lagi kita lupa. Maka sebab itu sokmo-sokmo diberi peringatan kepada kita supaya kita banyak beringat berkenaan dengan negeri akhirat. Itu. Jadi artinya kata Nabi SAW, Nabi bersabda bahawasanya kata Nabi, yang sangat aku takut, yang sangat Nabi SAW takut akan atas kamu itu. Gini, waktu Nabi sedang berkecek, waktu Nabi SAW sedang berkhitab, sedang berhadap cakap, maka Nabi SAW berpesan kepada sahabat. Walaupun sahabat Rasulullah ni, dia tak buat apa yang Rasulullah cakap. Maksudnya, dia tak buat apa-apa benda yang dilarang oleh Rasulullah. Akan tetapi, ini pesanan daripada Rasulullah SAW bukan kepada sahabat sahaja, bahkan kepada kita umat Nabi SAW. Jadi Rasulullah kata kat sahabat, "Hei sahabat, benda hak paling aku takut sekali berlaku ke atas kamu, yakni berlaku ke atas sahabat." Bukan sahabat saja, kita ni lebih lagi kita. Hak lah ni duduk di akhir zaman. Duduk di akhir zaman yang banyak fitnah dunia. Tuan-tuan, fitnah ni bila disebutkan tentang fitnah, bukan fitnah yang dimaksudkan tu kita fitnah dia, mu tak curi, tapi kita fitnah dia kata dia curi. Itu pun betul juga fitnah. Tetapi fitnah dunia yang dimaksudkan di akhir zaman ni ialah tipu daya dunia menyebabkan kita tinggal akhirat. Tipu daya harta kita. Lah ni ramai orang sibuk PKP cari PT kan. Cari PT tak salah, cari duit tak salah. Saya sendiri pun berniaga, cari juga, usaha juga duit. Yang salahnya bila kita sibuk sangat fokus kepada dunia, menyebabkan sembahyang berjemaah kita tinggal kadang-kadang. Menyebabkan kita kurang baca Quran. Menyebabkan kita jauh dengan Allah. Itulah yang dimaksudkan fitnah dunia. Itu yang dimaksudkan fitnah dunia. Hari ni ramai orang sibuk pagi, petang, siang, malam cari PT, nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta. Betul. Saya sendiri pun kerja juga. Maka sama-sama kita kena ingat supaya kita tak tergolong ataupun tak tertipu dengan dunia yang fana, dengan dunia yang bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ustaz-ustaz, tok guru hak duk sebut kata janganlah kasih kepada dunia tu bukan bermaksud jangan cari dunia, bukan. Bermaksud mu janganlah buat kerja dunia sampai mu tinggal kerja akhirat. Itu maksud dia. Yang katanya Rasulullah hak paling aku takut ni ada dua perkara. Ada dua benda, dua perkara. Yang pertama katanya Nabi SAW, hak paling aku takut berlaku kepada kamu wahai sahabat, yakni mengikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Ni. Buat sesuatu perkara mengikut hawa nafsu. Beli barang-barangan yang tak penting mengikut hawa nafsu. Kalau orang perempuan enggak beli pinggan-pinggan mengikut hawa nafsu, pinggan-pinggan kan? Orang perempuan kan suka beli pinggan lah, go ni, go 2, go 3, go 5, go 6, ada lah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, jangan buat sesuatu ikut hawa nafsu. Makai ikut hawa nafsu, makai lah.
Kenyang dah, makan pula. Kenyang dah, itu ni. Mu tak mahu ke aku makan. Aduh, dia minta. Sedangkan dia ikut hawa nafsu. Ni. Ataupun kahwin mengikut hawa. Berasa nak kahwin hak ketiga pula. Itu mengikut hawa nafsu. Maka orang yang mengikut hawa nafsu ni Nabi SAW marah. Ada dah sebutir, ada dah sebiji kereta. Beli lagi sebiji kereta. Beli lagi sebiji kereta. Sedangkan kereta hak duk guna tu, satu tu je. Hak dua lagi duk sebek kat rumah. Pahal tak sebek? Maksudnya duduk parking dekat rumah. Tak guna. Oh, setahun sekali baru guna. Itu pun kadang-kadang guna, kadang-kadang tak. Maka ni yang kata Nabi SAW membuat sesuatu perkara yang mengikut hawa nafsu. Ni yang Nabi SAW paling takut sekali. Sebab itulah kita ni perlu ada sifat qanaah. Apa makna sifat qanaah? Sifat cukup. Padahlah ada sebutir kereta, ada sebiji kereta, padahlah guna hak ni lah. Padahlah ada dua butir kereta. Kereta pertama, kereta aku. Kereta kedua, kereta bini aku. Padahlah nak tambah gapo dia kat kereta. Padahlah ada motor sebutir. Nak tambah motor gapo dia lagi. Padahlah. Maka disuruh oleh para ulama supaya kita bersifat qanaah, bersifat cukup. Padahlah ada bini pertama sudah dah, padahlah hak bini pertama ni pun kadang-kadang tak cukup makan ni PKP pula ni nak cari PT susah ni. Menyebabkan dia mengikut hawa nafsu dan katanya Nabi, siapa yang mengikut hawa nafsu dia tidak akan duduk di landasan yang sebenar. Ikut hawa nafsu, dia tidak akan duduk di landasan jalan yang sebenar tu tidak. Kalau ke kanan tu nak pergi Sungai Buloh, dia pergi belok kiri, nak pergi ke Rawang. Awak nak ke mana? Saya nak pergi Sungai Buloh. Dah, kalau awak nak pergi Sungai Buloh, awak kena belok kanan. Tak nak. Saya nak belok kiri. Kiri ni ke Rawang. Rawang kiri ni ke kanan baru Sungai Buloh. Tak nak. Macam itulah. Mereka yang mengikut hawa nafsu, jalanan yang mereka duduk tu salah. Orang cakap kanan sungai, pergi Sungai Buloh je. Maka menyebabkan silap jalan dari kerana apa? Dia mengikut hawa nafsu. Wal'ayadu billah min dhalik. Kita minta jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, apa dia? Hak Nabi takut ni, Nabi takut. Panjang angan-angan. Lah ni umur aku dah 50. Angan-angan dalam kepala otak dia, umur dia dah 50 ni. Tapi angan-angan dalam kepala otak dia kata apa? Nanti 10 tahun lagi, aku nak beli tanah, aku nak buat besar-besar sawah padi. 20 tahun lagi, aku nak ada rumah besar. 30 tahun lagi, itu yang dipanggilkan sebagai angan-angan. Angan-angan dia panjang. Bila angan-angan dia panjang, menyebabkan dia tak akan ingat bahawa dia tu akan mati lah ni. Disebabkan angan-angan benda hak dia nak buat tu panjang. Benda hak dia nak buat tu jauh lagi. Jadi bila jauh lagi menyebabkan dia tak ingat masa lah ni yang dia tu akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi kata jangan panjang angan-angan. Jangan panjang angan-angan. Biarlah timbullah hatinya berasa, aku ni nak mati dah. Aku ni tak lama nak mati dah. Aku ni tak lama nak mati dah. Ingatlah gitu. Sebab kalau tuan-tuan ingat mati pun, tuan-tuan akan mati. Tuan-tuan tak ingat mati pun, tuan-tuan akan mati. Maka sama-samalah kita ingat mati. Dan ingat mati ni biarkan banyak amal ibadat kepada Allah. Di dua.
Ada hak ingat mati ni betul-betul dia buat amal ibadat. Ada hak ingat mati tapi dia jauh dengan Allah. Ada tak? Contoh, saya bagi contoh. Ada seorang pakcik, nanti malam lepas isyak dia marilah mengaji. Dia mengaji Iqra. Dia kata dengan saya, dia kata kita ni start mari ngaji ni berasa macam nak mati dah. Faham ke tidak? Kita kecek Kelantan ni faham dah. Dia kata kita ni ngaji Iqra ni berasa nak mati, dia kata. Kalau tak ngaji tu berasa macam tak mati lagi. Berasa macam lambat nak mati. Tapi bila ngaji Iqra ni berasa dekat nak mati, dia kata. Gitu. Jadi dia pun bila dia timbulkan berasa bahawa dia tu nak mati sebab dia mengaji Iqra ni, menyebabkan dia tak datang dah mengaji. Sebab apa? Sebab dia timbul bila dia mengaji agama, timbul berasa nak mati. Itu syaitan tu. Syaitan nak jauhkan dia dalam keadaan dia ingat mati. Faham ke tidak? Bila dia mengaji Iqra, dia timbul dalam diri dia bahawa dia ni nak mati dah. Aku dekat nak mati ni, aku tak pandai ngaji ni. Menyebabkan dia jauh dengan mengaji. Bila dia jauh dengan mengaji, dia tak ingat mati. Faham? Jadi, kalau hak jenis lagu tu, itu daripada syaitan. Tetapi kalau dia ingat mati, menyebabkan dia banyak ibadat, menyebabkan dia banyak belajar ilmu agama, ketahuilah. Itulah orang yang ingat mati, insya-Allah akan mengubahkan hidup dia menjadi orang yang lebih baik, dan insya-Allah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Faham deh? Haji Hamzah Daud, faham deh? Itu dia nak cerita dua perkara. Ini huraian dia. Maka ada pun, ni huraian dia. Maka ada pun ikutkan hawa nafsu, maka bahawasanya mereka yang ikut hawa nafsu tu menegah ia seorang hak mengikut hawa nafsu tu, menegah daripada yang sebenar, tegak dia sebenar. Daripada tu dah beli 2, dia nak beli 5 rupiah. Benda ni hak ikut awal rupiah ni benda elok tak kalau beli? Nafsu ni benda hak elok kan? Kalau benda hak haram tu kita bah haram pula. Hak kata hawa nafsu ni benda hak asal tu benda elok. Tetapi bila dia mengambil berlebih-lebihan, menjadikan hawa nafsu. Kopiah ni elok tak kalau beli? Elok, tak haram, harus beli. Bahkan kalau dia pakai kopiah, dia niat sunnah Nabi, dapat pahala. Tapi dia nak beli kopiah, 15 kopiah dia beli. 15 kopiah pula bukan dia niat nak beri kat orang lain, nak beri kat Tok Imeh, Tok Bilal, Tok Siak, tak pun. 15 ni semua aku punya. Hak dekat rumah tu ada 50 lagi kopiah. Contoh. Maka ni yang dikatakan mengikut hawa nafsu. Benda hak elok kopiah. Tapi dia beli banyak. Membazir. Menyebabkan ini dikatakan mereka yang mengikut hawa nafsu. Makan nasi, elok tak makan nasi? Elok, harus hukumnya memakan nasi. Harus. Tapi dia makan terlampau banyak. Maka tuan-tuan rahmati Allah, orang yang lagu ni lah yang katanya Nabi SAW dia tidak mengikut di landasan yang sebenar, menegah dia daripada jalan yang elok, jalan yang sebenar. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, janganlah kita buat sesuatu perkara tu mengikut hawa nafsu. Ni pula musim-musim PKP ni, janganlah kita membazir. Kalau rasa benda tu benda yang tak sepatutnya kita beli, jangan beli. Kalau kita rasa benda ni tak sepatutnya kita guna, tak payah guna. Senang je tuan-tuan rahmati Allah. Kalau ada duit lebih, boleh berikan mereka yang memerlukan. Ramai lagi mereka yang memerlukan tuan-tuan rahmati Allah. Dalam situasi, dalam keadaan sekarang ni, ramai sangat orang yang memerlukan.
makanan, minuman dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan ada pun panjang angan-angan. Dan ada pun panjang angan-angan, maka bahawasanya hak panjang angan-angan tu jadi kasih kepada dunia, hubbud dunia. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalaulah kita ni, katalah saya buat contoh. Kita ni sekarang umur 30. Kita umur 30. Kita umur 30. Dan kita berasa kita ni panjang, umur kita panjang lagi. Kita berasa diri kita ni umur kita panjang lagi. Panjang lagi, aku boleh buat ni, aku boleh buat tu. Hari ni aku dah kaya dah, tapi aku nak buat ni, nak buat tu. Maka tuan-tuan, mereka yang panjang angan-angan ni menyebabkan dia kasih kepada dunia. Aku panjang lagi umur ni. Aku panjang lagi umur, aku nak ni, aku nak ni, aku nak tu. Sebab dia panjang angan-angan. Aku ni hidup panjang lagi. Tetapi, saya buat misal contoh. Haji Hamzah Daud, contoh Pakcik Haji Hamzah Daud, contoh. Malam ni saya bagi kepada Pakcik Haji Hamzah Daud 1 juta. 1 juta. Dan besok Haji Hamzah Daud dapat berita daripada malaikat Israel bahawa Haji Hamzah akan mati besok. Agak-agak 1 juta tu nak ambil ke tidak? Nak ambil ke tidak? Tak ambil. Sebab apa? Angan-angan dia dah pendek. Esok aku nak mati dah. Pendek angan-angan dia. Tetapi kalau dia ambil 1 juta dan angan-angan dia masih panjang lagi. Besok aku nak buat sekian. Bulan depan aku nak buat sekian. Tahun depan aku nak buat sekian. 5 tahun lagi aku nak buat sekian. Angan-angan dia panjang lagi. Maka dia akan ambil 1 juta. Dia akan ambil 2 juta tersebut. Tetapi kalaulah angan-angan dia pendek, bahawa besok aku nak mati dah. Lusa aku nak mati dah. Buat apa lagi aku nak ambil duit ni? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sebab aku nak mati dah. Itulah misal contoh tuan-tuan rahmati Allah. Orang yang panjang angan-angan dan juga orang yang pendek angan-angan. Tak salah untuk kita nak angankan, aku ni nak berniaga satu hari nanti, aku nak menjadi orang berjaya, nak bantu orang. Tak salah, itu tak salah. Yang salah bila dia fikirkan tentang bisnes dia. Dia fikirkan tentang harta dia. Menyebabkan dia jauh dengan Allah. Tak ada niat langsung nak bersedekah. Tak ada niat langsung nak menolong orang. Tak ada niat langsung. Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmati Allah. Saya ni tuan-tuan. Selama ni saya tengok ibu saya kan. Dia macam gini. Ibu saya. Saya fikir dalam pemikiran saya. Mak saya. Dulu mak saya tengok nenek dia meninggal dunia. Dulu mak saya melihat nenek aku dah meninggal. Mak saya. Kemudian mak saya pula tengok nenek saya pula meninggal dunia. Betul. Kemudian hari ni saya pula tengok mak saya meninggal dunia. Dan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa yang akan datang anak saya pula akan menengok saya, akan melihat saya, dan saya pula akan bakal meninggal dunia. Itulah dunia tuan-tuan. Silih berganti. Hari ini kita tengok mak kita. Hari ini kita tengok ayah kita yang meninggal dunia. Maka satu hari nanti anak kita pula akan tengok kita yang meninggal dunia. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah. Saya duk lihat tuan-tuan. Kalau kita tak ajar anak-anak kita ilmu agama tuan-tuan. Rasa sedih kita di saat kita mati. Alhamdulillah saya semayangkan jenazah untuk mak saya. Saya tahlilkan dengan adik-beradik saya untuk mak saya. Saya doa sama-sama dengan adik-beradik saya untuk mak saya. Itulah anak-anak yang boleh buat tuan-tuan rahmati Allah. Apabila mendapat berita ibu, apabila dapat berita ayah meninggal dunia. Maka itu yang kita nak tuan-tuan rahmati Allah. Dan kata Nabi SAW, orang yang duduk di dalam kubur ni seolah-olah dia duduk di tengah lautan. Mengharap bantuan daripada orang untuk menolong dia. Maka seumpamalah mereka yang duduk di dalam kubur, mereka yang berada di alam barzakh,
Mereka nak sangat mengharapkan doa daripada anak-anak dia terutamanya. Doakan daripada anak cucunya supaya dia selamat di alam barzakh, supaya boleh duduk di taman-taman syurga, supaya tidak duduk di lubang-lubang neraka. Dan saya sendiri pun hari-hari bila saya mengajar orang baca Quran, bila saya mengajar orang baca Iqra, bila saya tolong orang buat benda-benda apa saya tolong orang, saya niat, ya Allah, pahala yang aku buat ni, ya Allah, mengajar, pahala yang aku buat mengaji ni, sedekahlah, aku hadiahlah kepada ibu aku. Maka apa yang saya nak cerita, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kata jangan panjang angan-angan. Biarlah selalu kita ingat kematian, tuan-tuan, ingat mati. Dalam masa yang sama, memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala, maka adalah sebab yang menjadikan, sebab ada sebab dia. Maka adalah sebab yang menjadikan panjang angan-angan itu. Ada sebab. Ada dua perkara yang sebab panjang angan-angan tu. Yang pertama jahil, saya sebut dah hari tu, benda ni. Yang pertama jahil, orang yang tak ada ilmu, jahil lah. Kita ni tuan-tuan kalau tak pandai, biar carilah ilmu. Cari ilmu. Hari ni pun ramai dah ulama-ulama meninggal dunia, ramai dah ulama-ulama yang mati, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi sama-samalah kita hilangkan kejahilan kita, cari ilmu banyak-banyak supaya kita dapat amalan-amalan yang ada ilmu. Buat amal yang ada ilmu. Jadi disebabkan mereka yang panjang angan-angan ni sebabkan jahil. Jahil sebab apa? Jahil sebab mereka tak nak pergi belajar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jahil ni ada jahil yang dimaafkan. Contoh, jahil yang dimaafkan. Mereka hak duduk di tengah-tengah hutan. Ustaz tak ada, tok guru tak ada, Facebook tak ada, apa lagi, Instagram apa-apa tak ada berlaku. Maka dia hidup dalam keadaan kejahilan, sembahyang tak tahu, puasa tak tahu. Ini jahil yang dimaafkan. Adapun jahil hak zaman lah ni, tuan-tuan cuba masuk hutan, tuan-tuan tengok orang asli. Orang asli pun lah ni lebih hebat daripada kita. Orang asli pun naik kereta highlight. Kita naik sagar je. Orang asli pun naik 4x4. Subhanallah. Orang asli pun naik hebat daripada kita lagi. Teknologi mereka pun lebih kurang kita juga hebat. Maka tuan-tuan, hari ni kejahilan yang berada kepada mereka-mereka yang tak tahu ilmu agama, itu kejahilan yang tidak dimaafkan oleh syarak. Kejahilan yang dimaafkan oleh syarak ialah kejahilan yang tak ada tok guru, tak ada Facebook, tak ada media sosial, maka langsung dia tak tahu semayang lagu mana, puasa dia tak tahu lagu mana, maka ini jahil yang dimaafkan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, jahil jahil yang sekarang ni tuan-tuan, ramai orang jahil sebab apa? Sebab apa awak jahil? Sebab apa tak belajar ilmu agama? Oh, sibuk lah, pagi kerja, balik petang tak sempat nak belajar ilmu agama. Kalau itu sebab dia boleh beri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, malaikat tanya, hei Dolah, hei Mamat, sebab apa mu tak pergi belajar ilmu agama? Allah, ya Allah, tak sempat ya Allah. Pagi keluar dah, petang balik. Petang balik tu penat dah, makan-makan tidur lah. Aduh. Kalaulah itu jawapan dia boleh beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berasa dia boleh beri kepada Allah, tafaddal mashkura, dipersilakan. Ataupun dia bagi alasan, ya Allah, sibuk ya Allah, cucu saya nak kena jaga ni, 5 orang cucu, 5 orang. Anak cucu pertama umur 2 tahun, hak cucu kedua umur 2 bulan, hak cucu ketiga 2 tahun setengah, hak cucu keempat 3 tahun, hak yang kelima ni baru setahun. Sibuk nak jaga cucu, tak sempat nak belajar ya Allah. Kalau itu dalil dia boleh beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebab dia boleh beri kepada Allah, maka dipersilakan. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sama-samalah kita untuk belajar ilmu agama supaya hilangkan kejahilan kita. Di akhir-akhir zaman ni, saya minta kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri, janganlah kita tuduh-menuduh. Pertama,
Yang kedua tuan-tuan, kalaulah kita tengok dalam surat khabar ni kadang-kadang berlaku kan. Berlaku surat khabar ni, ada seorang ustaz ni cabul lah, seorang ustaz ni melakukan pencurian lah, seorang ni gini lah. Tuan-tuan, sebaiknya kita ni orang Islam, mulut kita zip senyap dan kita doakan kebaikan untuk dia. Bukannya berlaku setengah orang bila tengok ustaz, apa ni ustaz ni? Ustaz ni gini. Allah, apa malu kau ke? Dia pun komen, bodoh punya ustaz. Wal'ayyadzubillah min dzalik. Tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah ni datang bukan dengan agama Islam sahaja tuan-tuan. Rasulullah juga berdakwah dengan akhlak. Rasulullah bukan semata-mata berdakwah menggunakan mulut semata-mata. Bahkan Rasulullah berdakwah menggunakan akhlak Rasulullah SAW. Maka kita ni jangan nak menambah-nambahkan lagi tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok di komen. Seorang ustaz ditangkap kerana mencabul. Cuba tuan-tuan tengok dekat komen tu. Macam-macam komen. Tak guna, ustaz gini, ustaz gitu. Allahu Rabbil Karim. Patutnya kita orang Islam ni berdoa, ya Allah, selamatkanlah ustaz ni, ya Allah. Engkau sajalah yang maha mengetahui. Sepatutnya kita lagu tu. Dan ya Allah, janganlah ya Allah jadikan anak cucu aku ni, ya Allah, orang yang melakukan maksiat. Kau jagalah anak cucu aku, ya Allah. Baru betul. Mungkin hari ini kita tidak melakukan maksiat, tidak mencabul orang, tidak merogol orang. Mungkin. Tetapi belum lagi selamat anak kita, cucu kita, cicit kita tak selamat lagi. Maka sebab itulah kita doakanlah orang lain yang telah melakukan musibah, orang lain yang telah berlaku musibah kepada dia ataupun diuji dengan ujian kepada dia. Maka kita sebagai orang Islam berdoalah kebaikan kepada orang sesama Islam. Itu yang perlu tuan-tuan rahmat Allah. Dan yang kedua, sebab dia pandang angan-angan, sikit lagi. Yang kedua, kasih kepada sesuatu, yakni dunia. Disebabkan dia panjang angan-angan sebab apa? Dia kasih kepada harta dia, kasih kepada kenderaan dia, kasih kepada harta benda hak dia ada, menyebabkan dia ni panjang angan-angan. Panjang dia punya angan-angan dia. Aku nak hidup lama lagi ni, aku baru beli ni kereta ni. Kereta Velfire. Full spec. Aku baru beli hari ni. Tekan aku nak mati besok kok. Aku nak mati lama lagi. Panjang angan-angan. Menyebabkan dia tu panjang angan-angan. Maka bila panjang angan-angan, menyebabkan dia juga kasih kepada dunia. Itulah tuan-tuan rahmat Allah. Dua perkara tu kita kena ingat. Janganlah buat sesuatu perkara mengikut hawa nafsu. Kemudian janganlah kita panjang angan-angan. InsyaAllah hadirin muslimin muslimat yang menonton kita pada malam ni, insya-Allah sama-samalah kita ambil iktibar daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita semua. Dan saya harap juga tuan-tuan doakan kepada diri saya pun doakan juga untuk tuan-tuan untuk sama-sama kita terus beribadat dalam keadaan adanya ilmu. Dan di akhir zaman yang banyak fitnah-fitnah dunia yang berlaku ni, janganlah kita ni tuduh, menuduh, ataupun janganlah kita ni terlalu menghukumkan orang lain tak baik berlaku, kita je yang baik. Wal'ayyadzubillah. Dan insya-Allah mudah-mudahan itu sebagai tazkirah, sebagai peringatan kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang salah, yang silap, itu saya nisbahkan kepada diri saya sendiri, insya-Allah. Allahu a'lam. Ada soalan-soalan sikit Haji? Baik soalan. Soalan kita nak untuk Arab. Ada nak kecek-kecek kamu? Ada siapa yang tanya soalan? Silakan. Tak ada Ustaz. Haji Hamzah nak tanya soalan. Oh, ada. Ya.
Ada Ustaz Rusdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Siap Ustaz eh? Alhamdulillah, inilah kita. Pondok je nak, pondok okey Ustaz. Pondok